Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar murid-murid? Sihat ke kat situ? Semoga berada dalam keadaan yang sihat dan bersama keluarga yang tersayang. Okey, hari ini sebelum kita memulakan pelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar untuk mendapatkan lebih keberkatan dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kita membaca doa. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita yang seterusnya, marilah kita sama-sama menonton video yang akan ditayangkan kemudian, iaitu video tentang sahabat Nabi. Okey, marilah kita sama-sama lihat video dan fahami apa mesej yang hendak disampaikan. Okey. Ada sahabat yang masuk surga gara-gara zina. Siapa itu? Ma'is bin Malik, sahabat yang berzina, tapi kemudian masuk surga. Zina tetap dosa yang sangat besar. Tapi di sini ada seorang sahabat yang kemudian melakukan dosa. Lalu kemudian ketika dia melakukan dosa, dia berzina. Kemudian setelah dia berzina, dia temuin Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, tolong sucikan saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Waihaka farji fatub ilaihi fastaghfirillah." Pulang ke rumah, istighfar saja di rumah saja kamu. Orang itu baru jalan beberapa langkah balik lagi. Kemudian dia berkata kembali, "Tahhirni ya Rasulullah. Waihaka farji fatub ilaihi fastaghfirillah." Pulang kamu ke rumah, tobat di rumah saja. Berulang-ulang sampai 4 kali, sampai akhirnya nanya Nabi, "Fima utahhiruka?" Kenapa saya harus kemudian mensucikan dirimu? Lalu kemudian dia berkata, "Minaz zina ya Rasulullah." Sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar ya Rasulullah. Apa itu? Zina ya Rasulullah. Padahal Ma'is bin Malik dalam kondisi sudah menikah, punya istri, dia dalam kondisi muhsan. Apa hukumannya? Tidak ada hukumannya kecuali satu. Bagaimana kemudian dia dirajam, dimasukkan ke dalam lubang, disiapkan kemudian batu untuk dilempari batu itu. Hukuman yang paling berat setelah hukuman homo itu hukuman zina bagi mereka yang muhsan. Batu yang dipersiapkan bagi orang yang berzina, ikhwan, untuk menunjukkan kepada kita bencinya Allah sama zina, bukan batu yang gede yang sekali dijatuhkan kepala pecah langsung mati. Tidak. Beda dengan hukuman kisos. Orang yang membunuh ketika dia dikisos, maka kemudian pedangnya itu harus tajam. Yang sekali tebas kemudian putus kepalanya dan tidak merasakan sakit. Itu hukuman kisos. Allah memberikan rahmat dan Allah memberikan kehidupan pada hukuman kisos. Beda dengan rajam. Untuk menunjukkan bencinya Allah kepada kenikmatan yang didapatkan manusia ketika mereka itu berzina. Tidak ada air yang paling najis yang kemudian ada dalam kehidupan orang yang beriman kecuali air yang tumpah sebelum adanya ijab qabul. Tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahim yang tertumpah dan terbasahi dengan laki-laki airnya sebelum terjadinya ijab qabul. Maka kemudian Ma'is bin Malik mengatakan, "Minaz zina ya Rasulullah." Nabi kemudian memberikan udzur dulu, tidak langsung menghakimi. Kemudian Nabi mengatakan, "Ayashrabul khamra?" Jangan-jangan Ma'is bin Malik ini mabuk, ini membuat pengakuan bahwasanya dia itu kemudian minum khamr, atau kemudian dia membuat pengakuan zina ketika dia mabuk. Faqama rajulun minas sahabati fastankahu wa lam yajid min hariha khamrin. Ada seorang sahabat yang mencium bau mulutnya Ma'is, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, Ma'is bin Malik itu tidak mabuk, dia tidak ada bau khamrnya." Nabi mendatangkan undur lagi. Itulah semangatnya Nabi. Semangatnya hati-hati ketika memvonis. Salah memaklumi itu jauh lebih baik daripada salah memvonis. Makanya Nabi kemudian memberikan undur berikutnya. "Ahwa majnunun?" Jangan-jangan Ma'is bin Malik ini gila. Karena kemudian dia itu membuat pengakuan palsu, jangan-jangan. Kemudian qalu, para sahabat menjawab, "Innahu laysa bimajnun ya Rasulullah." Sesungguhnya Ma'is bin Malik itu enggak gila. Maka kemudian akhirnya Rasulullah tanya ketiga, "Apakah kamu yakin telah berzina wahai Ma'is?" "Yakin ya Rasulullah." "Sebagaimana timba masuk dalam sumur?" "Iya."
Lalu kemudian barulah Ma'is bin Malik itu kemudian dirajam. Dirajam, dibuatkan lubang, singkat ceritanya dilempari sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, para sahabat kemudian mereka berselisih pendapat tentang status kematiannya Ma'is bin Malik. Sebagian pendapat mengatakan, sebagian sahabat mengatakan sesungguhnya dia su'ul khatimah. Sebagian pendapat mengatakan husnul khatimah, ketakutan dia kepada dosa nanti di akhirat menjadikan dia minta disegerakan hukumannya di dunia. Sebagian para sahabat mengatakan tidak, dia husnul khatimah, bahwasanya dia su'ul khatimah karena dia berzina dan belum mengganti dengan kebaikan. Dan kemudian kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, fakhtalafan nasu ila firqataini fala bisa dalika ila yaumaini aw salasati ayyam. Sesungguhnya para sahabat ketika saat itu berselisih pendapat tentang status kematiannya Ma'is, 2-3 hari mereka berselisih. Kemana Nabi? Rasulullah belum turun kepadanya wahyu. Rasulullah diam karena Rasulullah tidak pernah berkata-kata kecuali dengan turunnya wahyu kepada beliau. Rasulullah membiarkan para sahabat berpolemik tentang status kematiannya Ma'is. Yang indah adalah setelah 2 atau 3 hari ketika Abu Hurairah agak ragu, barulah Rasulullah mengatakan, istaghfiru li akhikum Ma'is. Sudah, jangan diteruskan lagi debatnya, mintakan ampunan untuk Ma'is bin Malik. Sesungguhnya Ma'is bin Malik telah mendapatkan surga. Dan kalaulah kemudian dia diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat, dia akan mampu memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah untuk masuk surga. Saking luasnya dia mendapatkan ampunan dari Allah ketika dia telah menebus dirinya dengan hukuman tajam. Okey, selesai sudah video yang telah ditayangkan tadi. Jadi, apa yang murid-murid faham tentang video yang Ustaz tayangkan tadi? Kerana video itu membawa mesej kepada kita tentang tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Jadinya, tajuk yang akan belajar pada hari ini ialah zina. Di akhir pelajaran kelas nanti, murid-murid semua akan tahu tentang yang pertama, maksud zina. Yang kedua, cara ulama mengistinbat hukum zina. Dan yang terakhir sekali ialah hukuman kepada para penzina. Sesiapa yang buat zina lah yang dikenakan hukuman. Okey. Baiklah kelas. Jadi, bermula sekali saya akan menanyakan tentang apakah maksud hukuman hudud? Apakah itu hukuman hudud? Okey, murid-murid sila jawab, apakah itu hukuman hudud? Okey. Kemudian, apakah kaitan antara hukuman hudud dan perbuatan zina? Sila jawab ya murid-murid. Siapa ingin menjawab sila angkat tangan. Zina ini merupakan perbuatan yang dikeji dan dilaknat oleh Allah. Jadinya, hukuman terhadap perbuatan zina ini adalah direjam. Maka seiring dengan hukuman hudud. Hukuman hudud merupakan hukuman yang telah disyariatkan oleh Allah bagi menangani masalah komuniti, iaitu persekitaran manusia sekeliling. Jadinya hukuman hudud ni adalah hukuman yang dikenakan kepada penzina. Itu adalah hukuman kepada perbuatan itu, iaitu hukuman hudud. Okey, mari kita tengok tentang pengertian zina. Okey, apakah itu pengertian zina? Okey, semua murid-murid kena tahu zina ini ialah hubungan persetubuhan yang haram antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, yang masih tak ada ikatan yang sah dalam perkahwinan. Okey, dalam surah
Al-Isra, surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqrabuz zina. Okey, seperti mana yang kita tahu, ayat itu sangat famous, sangat terkenal dengan perbuatan zina ini. Dan surah itu bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Jadinya kita tak boleh, dalam surah itu adalah tegas daripada Allah untuk kita mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan zina. Jadinya semua kena tahulah, perbuatan zina itu adalah merupakan perkara yang sangat dikeji oleh Allah dan dikutuk. Dekat sini merupakan kesan-kesan lah, kesan-kesan perbuatan zina. Ini kajian dapati 39% belia di Sarawak aktif seks, remaja tidak sekolah paling kerap buat maksiat, bahana seks bebas, 300 remaja Melayu salah laku seks bebas, pelajar rahsia hamil 8 bulan. Pelajar hamil 8 bulan. Banyak tu. Banyak pula. Lama tu, dia hamil 8 bulan, dirahsiakan perbuatannya. Seks hobi masa lapang. Ya Allah, inilah bahayanya zina ni. Bahayanya zina, tak elok. Jadinya itulah sebabnya ayat itu sangat menegaskan kita untuk tidak menghampiri kita kepada perbuatan zina. Tak elok. Dan banyak keburukan yang akan berlaku kepada pembuat zina ini. Banyak keburukannya, antaranya HIV, apa lagi, kesihatan ni tak terjaga. Memang akan teruk kena kepada semua orang. Semua pembuat zina tu akan mendapat memang teruk lah. Kemudian kita masuk kepada cara ulama menitimbak hukum. Okey, daripada video tadi telah diceritakan kisah Ma'iz bin Malik. Okey, Ma'iz bin Malik ni dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia mengaku, dia membuat pengakuan yang dia telah berzina sebanyak 4 kali. 4 kali ya, 4 kali. Okey. Oleh itu, kali yang keempat itu Rasulullah sangat meragui akan Ma'iz bin Malik tentang pengakuannya. Namun setelah Ma'iz bin Malik ni mengaku sebanyak 4 kali, maka Rasulullah mengatakan bahawa dia telah direjam. Oleh itu, berdasarkan sebuah kisah itu, para ulama mengistimbak hukum zina melalui kalimah itu, kalimah yang berada dalam hadis tu, yang bermaksud maka dia telah direjam. Dengan itu, orang yang berzina ini hukumnya adalah rejam. Ulama juga telah mensabitkan hukum zina melalui hadis tersebut dengan pengakuan. Maknanya cara untuk mensabitkan hukum berzina ini ialah dengan mengaku. Orang yang berbuat zina ini akan mengaku perbuatannya sendiri untuk dihukum, untuk disabitkan hukumannya. Oleh itu, memang hanya pengakuan sahaja, dan kita tak boleh ada saksi, sebab takkan saksi nak tengok orang itu berzina kan. Kita tak boleh tahu. Dan kalau ada saksi, mungkin itu adalah satu tuduhan. Dia tak jadi kes zina, dia akan jadi kes qazaf. Kes qazaf kita akan ceritakan pasal qazaf ni pada hari yang lain. Jadinya itu sebab hanya dengan pengakuan akan disabitkan hukuman zina. Okey, mari kita pergi pula kepada hukuman berbuat zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzkum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Maksudnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina
hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukuman agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat kedua. Okey, ayat ini menerangkan tentang hukuman berbuat zina, iaitu 100 kali sebat. Okey, jadinya golongan yang sudah berkahwin, iaitu musan. Ini adalah golongan yang di mana lelaki yang sudah berkahwin berzina dengan perempuan yang sudah berkahwin, iaitu perempuan yang lain selain daripada isterinya, yang perempuan yang sudah berkahwin dan perempuan yang masih belum berkahwin. Okey, hukuman ini adalah direjam sehingga mati dan disebat 100 kali. Okey, rejaman ini berdasarkan kisah daripada Ma'is bin Malik. Rejaman ini dilakukan dengan membuat lubang di tanah dan diletakkan orang tu ke dalam lubang itu dan dilemparkan batu yang kecil. Itu dinamakan rejaman sehingga mati. Dilempar-lempar sampailah dia mati. Itulah rejaman sebenar, figur rejaman itu. Okey, kemudian bagi golongan yang belum berkahwin, iaitu ghairi muhsan. Golongan yang belum berkahwin ni, dia belum berkahwin lah, tak ada ikatan yang sah, dia berzina lah, memang berzina lah. Okey, hukuman pada orang yang ghairi muhsan ni ialah disebat 100 kali. Disebat 100 kali. Ada gambarannya kat sini, disebatnya macam mana. Okey, kemudian dibuang negeri selama setahun. Dibuang negeri selama setahun ni merupakan satu progres yang secara rasmi lah. Dibuang di negeri selama setahun. Dia duduklah di negeri lain sampailah setahun, bagi mengelakkan komuniti ini berselisih faham. Kalau dia duduk situ, dia dah dikenakan sebat, tapi dia masih duduk situ. Maksudnya nanti orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang kampung dia ke contohnya, akan marahlah dia, tak diterima dia akan marah-marah. Dia ni berzina dengan anak orang, apalah manusia. Jadinya untuk dia buang negeri selama setahun ni adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Itu adalah satu tindakan yang betul lah oleh pihak kerajaan, pihak mahkamah. Okey, jadinya semua murid dah faham ya, apakah pengertian hukuman zina ini, cara ulama mengistinbat hukum, dan hukuman yang telah dikenakan kepada pembuat zina. Okey, mari kita pergi ke soalan. Ustaz telah berikan link Google Form untuk kamu isi dan jawab. Okey, kamu dah jawab ya? Jangan jawab lagi. Okey, mari kita pergi kepada soalan pengukuhan. Okey, di sini semua murid telah diberikan link. Ustaz dah hantar link kat grup WhatsApp untuk kamu menjawab soalan di situ. Okey, kamu semua jangan jawab lagi ya. Ustaz nak tengok. Ustaz nak kita jawab sama-sama, kita bincang sama-sama jawapannya. Okey. Okey. Soalan yang pertama, okey, ini pop quiz. Arahannya ialah pelajar diminta untuk menjawab soalan subjektif di ruangan yang telah disediakan. Mari kita tengok soalan yang pertama. Ini soalan pengukuhan ya. Nak test kamu faham ke tak soalan yang saya bagi ni. Apa yang saya dah ajar ni kamu faham ke tak? Okey, soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan zina? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hukum zina? Okey, jawapan kamu semua kena tulis ya. Jawapan di your answer tu. Kat bawah ni ada your answer. Okey. Ustaz nak kamu jawab maksudnya dan ayat Al-Qurannya. Okey. Kemudian kita pergi ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah nyatakan hukuman berbuat zina. Nombor 2.
hukum berbuat zina. Okey, semua kita tahu Jangan jawab lagi. Semua itu yang ustaz bagi tahu dari tadi. Hukuman berbuat zina. Okey. Ustaz nak kamu tulis jawapan di situ juga. Tulis jawapan di situ. Hukuman berbuat zina. Seterusnya, kita pergi soalan yang ketiga. Ini untuk menguji tahap kefahaman tentang hukuman yang telah dikenakan. Okey. Apakah hukuman kesalahan lelaki yang sudah berkahwin terhadap wanita yang belum berkahwin? Kat sini jawapannya ada dua. Jangan jawab lagi. Ada dua. Hukuman yang dikenakan kepada lelaki yang sudah berkahwin dan hukuman kepada wanita yang masih belum berkahwin. Okey, kamu tinggal letakkan apakah hukuman yang akan dikenakan kepada mereka. Baiklah. Kita pergi ke soalan yang keempat. Bincangkan apa yang berlaku jika seorang yang berpangkat tinggi macam bos-bos, datuk-datuk tu memaksa lelaki dan perempuan itu untuk berzina. Maksudnya mereka, contohlah datuk ni menyuruh anak-anak buah dia untuk berzina dengan perempuan lain. Macam tu. Apakah hukuman yang dikenakan kepada mereka? Saya nak kamu jawab soalan dengan teliti. Jawab soalan dengan penuh dan secara jelas. Kamu tak boleh jawab dengan ringkas sebab itu adalah kefahaman kamu sendiri. Jadinya lepas kamu siap jawab ni, kamu tekan kat submit ni. Nanti saya akan menilai. Jadi setakat itu sahaja yang saya ingin ajarkan. Kesimpulannya, zina ini merupakan perbuatan yang mengundang dosa besar dan dilaknat oleh Allah. Seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 32, la taqrabu zina. Dalam ayat tu pun mempunyai ayat yang tegas, mempunyai maksud yang tegas. Jangan kamu menghampiri zina. Maksudnya ianya sangat tegas. Okey, kemudian kepada penzina ni hukuman yang dikenakan iaitu rejam dan sebat dan dibuang negeri ni merupakan hukuman yang sangat wajib dilaksanakan. Sangat wajib dilaksanakan kepada mereka kerana ianya adalah aturan daripada Allah. Dalam surah An-Nur ayat 2, maksudnya Allah suruh kita untuk disebat. Penzina itu untuk disebat sebanyak 100 kali. Dan dalam hadis pula direjam. Jadinya itu adalah wahyu daripada Nabi Muhammad yang daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey. Jadi kita kat sini tak bolehlah menghampiri zina. Banyak lagi kehidupan lain kita boleh hayati. Kita boleh bersukan, meluangkan masa bersama dengan family, dengan keluarga yang tersayang. Kita boleh jalan-jalan, ambil angin. Banyak lagi cara yang kita boleh untuk mengelakkan diri kita daripada perbuatan zina. Itu sahaja daripada saya dalam tajuk zina ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.